Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sama-samalah kita lafazkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam yang telah memberikan pelbagai nikmat kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, tambah-tambah pula nikmat kita berada dalam bulan Ramadan al-Mubarak ini. Dan alhamdulillah pagi ini kita dapat satu lagi nikmat, iaitu kita bertemu, kita bersua dalam majlis ilmu Tanyalah Ustaz Istimewa Ramadan. Dan saya Da'i Hadari, insya-Allah saya akan temankan anda hinggalah ke penghujung rancangan nanti. 2 jam kita akan bersiaran bersama. Cumanya hari ini Sabtu 1 Mei 2021 bersamaan dengan 19 Ramadan 1442 Hijrah. Ya Allah, cepatnya masa berlalu kan. Pejam celik dah 19 Ramadan dah. Cumanya untuk hari ini sangat istimewa kerana kita akan manfaatkan masa hujung minggu kita ini untuk sama-sama kita dapatkan ilmu. Kita beroleh ilmu dalam diskusi. Topik kita hari ini iaitu Sirah Ramadan, pengajaran 5 perang ketika Ramadan. Rasulullah SAW bukan setakat berpuasa sahaja, tetapi pernah juga berlaku peperangan. 5 peperangan pula tu. Tapi tak apa, akan diperincikan oleh tetamu kita di studio ketika ini, yang mana saya sangat bertuah kerana sekali lagi saya ditemani oleh beliau, gurulah, saya anggap sebagai guru saya, Al-Fadhil Ustaz Zul Ramli Razali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, insya-Allah Ustaz. Saya tak sabarlah nak dengar perkongsian Ustaz ni. InsyaAllah. Terutamanya Ustaz, bulan Ramadan, bulan bukan sekadar bulan yang membuatkan kita tahan lapar dan minum sahaja, haus sahaja. Akan tetapi ada tarbiyah di sana. Para orang tu sekalian, kalau ada soalan nak diajukan, kejap lagi saya bagi tahu caranya. Cuma sekarang ni saya nak maklumkan, saya nak kongsikan status terkini COVID-19 Malaysia setakat jam 5 petang semalam. Di mana jumlah kes keseluruhan setakat ini 408,713 kes. Kes baru 3,788 kes, di mana melibatkan 3,786 kes tempatan dan 2 kes import. Kes kematian baharu melibatkan 14 kes, di mana jumlah kes kematian 1,506 kes. Kes sembuh alhamdulillah 2,640 kes, menjadikan jumlah kes sembuh sebanyak 377,980 kes. Alhamdulillah. Baik, para betul sekalian, saya nak mengajak anda semua, apa saja aktiviti kita terutamanya hujung minggu ini, terus patuh kepada SOP untuk kita sama-sama putuskan rantaian COVID-19. Jangan menyerah, jangan mengalah. Baik, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, Ramadan Al-Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkatan. Di sana ada banyak pengajaran. Jadi untuk hari ini pengajaran 5 perang ketika Ramadan sebagai mukaddimahnya. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Da'i Hadari. Para penonton yang saya hormati dan saya kasih sekalian, saya juga mohon izin untuk mulakan dengan lafaz doa yang mulia, tahiyah yang sangat diajar oleh Allah untuk berikan kepada sesama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang direjam. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Saya kaitkan seluruh perbuatan ini dengan ketinggian nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hati kita semua penuh dengan puji-pujian hanya bagi Allah, Tuhan yang mencipta, yang mengurus, yang mentadbir sekalian alam. Dan pastinya untuk menyempurnakan lagi adalah salawat, salam atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pujian pada keluarga, pujian kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ya, kita sedar tak sedar, saya mungkin teringat syair yang saya suka baca syair ini daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dia berkata, fardun 'alan nasi ayyatubu lakin tarkadz dzunubi aujab. Ad-dahru fi sarfihi ajibun lakin ghaflatan nas fihi a'jab. As-sabru fin naibati sa'bun lakin futat thawabi as'ab. Wa kullu ma qad yaji'u qaribun lakin al-mauta min dhaka aqrab. Wajib fardun 'alan nasi ayatubu. Wajib atas manusia ini bertaubat. Tetapi meninggalkan dosa itu lebih wajib.
masa yang pantas berlalu. Ini yang poin ni sebenarnya. Sebab sedar tak sedar kita nak masuk ke kian hujung ya. Jadi sesuai sangat tajuk ni, tapi saya nak mukadimahkan dulu dengan nasihat daripada mereka-mereka yang baik. Masa yang pantas berlalu itu sungguh mengajaibkan. Tetapi kelalaian manusia dalam masa yang pantas itu jauh lebih mengajaibkan. Hilang sesuatu untuk kita bersabar itu susah. Ya, bila kita hilang barang, Allah susahnya lah. Ya, terfikir, teringat selalu. Ya. Tetapi yang paling susah adalah saat pahalamu hilang di hari akhirat. Allah. Ya, saya berdosa dengan orang, habis pahala saya beri pada orang. Dan ini as'ab. Wa kullu ma qad yaji'u qaribun, semua yang bakal datang itu hampir. Tetapi yang lebih hampir bagimu adalah kematianmu. Jadi kita harap sebenarnya perbincangan kita pada hari ini tentang tajuk peperangan yang berlaku di bulan Ramadan sebenarnya adalah nak membangun dan ataupun membangkitkan sense of urgency dalam diri kita. Ya, sebab kita ni suka tangguh, suka lalai, rasa banyak lagi masa. Ya. Nanti-nantilah. Jadi sebab tu bila kita ada contoh yang jelas depan mata kita, dan contohnya mungkin kelihatan ekstrim, ya, sebab bukan cerita melancong di bulan Ramadan, bukan cerita pergi bazar Ramadan, itu mungkin masalah besar bagi Nabi. Tetapi ya Allah, ialah peperangan yang melibatkan nyawa, yang melibatkan luka-luka besar, yang melibatkan kematian. Jadi inilah yang insya-Allah para penonton kita berdoa ke hadirat Allah, bantu saya terutamanya, ya, bantu juga Da'i Hadari sebab dia batuk-batuk tu. Itulah. Kan? Suaranya kurang sikit. Ya, suara tak pernah kurang sebab sentiasa sedap. Tetapi masya-Allah, ya, semoga kita semua dibantu dan para penonton juga dibantu, dan kita menjadi keluarga yang sama-sama dibantu oleh Allah untuk mendapat manfaat yang kita boleh bawa pulang lepas program kita ni berakhir, insya-Allah. Saya mohon maaf lah sebab apa batuk, kurang sihat sikit. Tapi tak apa, insya-Allah bukan jadi alasan lah untuk kita lakukan yang terbaik, terutamanya dalam berkongsi, Ustaz. Hari ini kita bincangkan tentang sirah Ramadan, pengajaran 5 perang ketika Ramadan. Jadi kalau anda ada soalan nak diajukan, kami sangat alu-alukan. Caranya macam mana? Da'i Hadari. Mudah sangat, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik. Anda kena tinggalkan soalan anda di ruangan komen di Facebook rasmi kami, Tanyalah Ustaz TV3. Ataupun kalau nak hubungi, nak bercakap sendiri dengan Ustaz Zul, tak ada masalah. Taliannya 03 7726 1603. Itu dia. Selesai saya maklumkan bagaimana cara untuk anda tanyakan soalan kepada Al-Fadhil Ustaz. Cumanya Ustaz, kita pergi satu demi satu, fasa demi fasa. Di awal ini, apakah antara peperangan yang pernah dihadapi oleh Rasulullah SAW ketika bulan Ramadan? Sebagai kesedaran kita semua, Ustaz. Baik, okey. Umum kita bila sebut Ramadan, kita dah ada dalam kepala kita gambarannya, ya. Bersahur, penat, tak boleh makan sarapan, tak boleh pukul 10. Itu mungkin dalam gambaran kita lah, ya. Dan kemudian tak sabar-sabar nak tunggu berbuka. Malam hari kalau sempat tarawih lah. Dan kemudian rehat sebab esok lagi nak puasa, penat lagi kan. Jadi bila kita sebut, sedangkan Allah menyebutkan syahrul Ramadan, ya. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu, kata Allah. Sebab kita tengok Ramadan itu sebahagian daripada ulama bahasa menyatakan daripada kalimah ramba. Maknanya saat yang sangat panas. Maknanya nature Ramadan itu sendiri dah memang panas dah. Tak payah buat apa pun dah memang terik dah, ya. Dan bila Da'i Hadari tanya saya, ya, untuk kita membawa ataupun melayangkan pemikiran kita kepada zaman Rasulullah, ya, Rasulullah hanya ada 10 tahun sahaja masa untuk bangunkan Islam di Madinah. Tetapi alhamdulillah 13 tahun campur 10 tahun, hari ini sampai ke kiamat manusia boleh memanfaatkan waktu berkat 23 tahun. Kita belum tentu, ya. Ada 23 tahun yang kita dapat manfaatkan kepada orang lain. Kita kadang-kadang orang kata dia ni bagus, tak ada pun bagus. Dalam tempoh 10 tahun, kadang 2-3 tahun pun kan. Dan dalam keadaan sukar itulah rakan yang saya kasih sekalian, ya, 10 tahun di Madinah, ya, dia sebut sebagai fasa Madinah. Dan di celah-celah itulah cuba bayang, kita tolak bulan lain. Kita ambil bulan Ramadan sebab Nabi hanya melalui 9 Ramadan sepanjang hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya 10 tahun, tolak tahun pertama.
bermula tahun kedua Nabi telah melalui puasa di bulan Ramadan ya sampailah ke habis hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam tempoh 9 itu pula kita dapati peperangan besar. Kita senarai dulu, nanti mungkin nanti soalan-soalan penonton untuk kita boleh kembang detailkan insya-Allah bi'aunillah dengan tolong Allah kepada kita. Baik, perang yang paling saya kira yang semua kita penonton pun yang menonton pun tahu ya ialah perang yang disebut sebagai Ghazwah Badar Kubra. Ya, peperangan Badar yang besar ya, itu yang pertamalah. Dan kemudian kalau kita tengok perang yang lain adalah perang Khandaq ya, kemudian peperangan yang lain adalah Futuh Makkah itu sendiri, pembukaan kota Mekah. Kemudian peperangan yang jauh yang dilalui oleh Nabi dalam peperangan Tabuk ya. Ini 4 peperangan yang kita boleh katakan bahawa yang Nabi lalui di bulan Ramadan. Ketika Ramadan 4 tersebut ya. Dan mungkin kalau kita nak sempurnakan tajuk kita 5 tu, maknanya kita boleh pilih mana-mana peperangan yang kita boleh. Sebab popular contohnya Ain Jalut, peperangan Ain Jalut memerangi tentera Mongol sebagai contoh. Kemudian lebih awal sebenarnya peperangan melawan tentera yang dipimpin oleh Amr bin As untuk menjatuhkan kerajaan Parsi. Dan juga kalau kita masih ingat bagaimana pidato yang bergegar-gegar daripada Tariq Ibn Ziyad ketika merentasi dan kemudian melepaskan dan membakar kapalnya dan yang dalam dia punya pidato yang sangat monumen, yang sangat terkenal tersebut, yang dikata aduukum amamakum, tentera di hadapan kamu dan di belakang kamu adalah lautan. Kalian hanya ada 2 cara kematian, sama ada mulianya kalian mati dalam syahid ataupun kalian mati sebagai seorang pengecut tenggelam di tengah lautan. Dan ini juga untuk penaklukan Andalus yang berlaku juga di bulan Ramadan. Jadi banyak lagi sebenarnya, tetapi mungkin kita fokus beberapa peperangan ya, sebab kita pun bukan nak perang. Betul. Tapi kita perang lain Ustaz ya. Itu dia, baru sedikit mukadimah tu dah nampak dah gambaran-gambaran panasnya insya-Allah perbincangan kita ini. Cumanya Ustaz, ada pemanggil di talian ketika ini dari Penang. Mamu bersama dengan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naim dan Ustaz dan kru semua mamu doa biar selamat daripada dunia sampai ke akhirat. Tapi doa lah COVID-19 ni biarlah Tuhan ambil pada. Tapi semua orang mau semayang, jangan tak semayang. Betul Mamu. Semua orang mau puasa, insya-Allah Tuhan nanti ambil balik. Baik Mamu sihat ke? Apa abang? Mamu sihat, alhamdulillah. Doa kat mamu sama. InsyaAllah. Baik Mamu, silakan dengan soalan Mamu. Soalan mamu, pasal apa dalam bulan puasa ni pergi jadi perang tu, pasal apa yang pergi jadi bulan puasa? Tapi lagi satu, kita ni tak perang pun kita tak puasa. Tapi Nabi Muhammad SAW pasal apa yang dia boleh puasa dalam perang? Tapi kita yang duduk sehat ni, kalau nama sehat pun mamu tak puasa, tak apa. Kadang-kadang puasa, kadang tak. Kenapa dalam perang? Pasal apa yang pergi jadi? Lalu tu bulan puasa pergi jadi perang. Yang tu soalan mamu. Doa-doa lah kat mamu bagi tetapkan iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Mamu Hanifah kita, orang Georgetown, Penang. Macam mana Ustaz? Boleh terjadinya peperangan tu dalam bulan Ramadan. 4 peperangan. Kemudian 5 pula ditambah dengan Ustaz sebut tadi. Tapi kita ni pula, ni soalan kedua lah. Kita pula tak perang. Tapi dah plastik hitam. Yang mana faham-faham, tak faham sudah. Silakan Ustaz. Baik, penting kita faham ya, peperangan dalam Islam bukan apa yang kita plan. Ya, kebanyakan peperangan adalah sesuatu yang kita terpaksa daripada satu aksi maka terbit reaksi. Ya, sebab setiap reaksi mesti ada aksi. So semua peperangan yang kita nyatakan tadi sebenarnya adalah peperangan yang mendesak keperluannya pada masa itu. Membela, mempertahankan, menjauhkan daripada mudarat yang lebih besar sebagai contoh. Dan dia bukan ada planning. Betul. So kenapa bulan Ramadan kita plan nak perang? Ya, sebab bukan plan untuk berperang di bulan Ramadan, tetapi keadaan semasa yang mengajak seseorang itu, umat Islam itu, Rasulullah itu untuk terjun dalam medan peperangan. Dan mungkin apa yang kita
boleh ambil iktibar. Kenapa? Sebab mungkin Nabi macam tadilah Mamu sebutkan sebentar tadi, maknanya memberi gambaran kepada kita bahawa kalaulah perkara yang paling ekstrim yang namanya peperangan dilakukan oleh Rasulullah di bulan Ramadan, kenapa kita memilih untuk rehat-rehat, ya? Kenapa kita memilih untuk beralasan bahawa Ramadan itu sesuatu benda yang sangat susah dan sukar? Sebab kalaulah bulan Ramadan tak ada peperangan, kita akan memang menjadi hujah sebenarlah. Tengok Rasulullah bila Ramadan saja, Masya Allah, cuti Madinah, ya. Kemudian semuanya duduk rumah masing-masing, tidur di siang hari, ya. Tetapi tidak begitu. Dan ini penting untuk kita sebab Rasulullah membawa masyarakat yang membangun, ya, masyarakat yang membangun, berfikir secara bukan sekadar aktif tetapi proaktif. Dan saya yakin perkara pentingnya adalah memahami tujuan peperangan dalam sejarah Islam. Dan dengan sebab itu kita faham. Dan satu benda yang mungkin ada juga saya terbaca yang mengatakan bulan Ramadan bulan yang mulia, dia terbeza di antara Ramadan dan Muharram. Bulan-bulan haram adalah bulan-bulan bagi masyarakat Arab dia tidak boleh berperang. Tidak boleh berperang. Tetapi bulan Ramadan bagi mereka bukan ada larangan peperangan. Bukan bulan haram bagi mereka. Bukan bulan haram berperang bagi mereka. Jadi kalau kenapa berperang di bulan Ramadan? Sebab bulan Ramadan tak termasuk dalam bulan haram yang diharamkan berperang. Jadi dengan sebab itulah nanti kita tengok perang Khandaq, ya. Nabi tak nak berlaku peperangan tersebut. Tetapi adakah dengan sebab Ramadan tak apalah, musuh dah datang nak perang tak boleh. Bukan itu cara, tetapi insya-Allah kita memahaminya. Yang lebih penting adalah semangat itu kita bawa walaupun bukan di musim peperangan, semangat juang itu yang penting. Itu dia. Paling penting bukanlah kita nak menyerang ataupun kita ada plan, tidak Ustaz, ya. Tak akan, tetapi ia situasi yang memaksa ataupun yang membuatkan kita kena mempertahankan agama kita dalam situasi itu. Cuma sekarang ni Ismail Maisa, Encik Ismail kita di Thailand. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i dan Ustaz Zul, saya Ismail. Soalan saya tanya Ustaz bagi Ya, silakan Tuan Haji. Okey, adakah 5 peperangan ketika Ramadan ini memang telah dirancang oleh Rasulullah SAW supaya dilakukan di dalam bulan Ramadan? Itu soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalannya lebih kurang dengan Mamu tadi. Terima kasih Tuan Haji Ismail. Tak apa. Sebagai penjelasan kembali, adakah ia dirancang ataupun dipelankan oleh Rasulullah kita kena buat dalam bulan Ramadan? Ya. Dan terima kasih Tuan Haji Ismail. Dan tadi pun saya tak sempat nak Mamu, panjangkan doa Mamu, ya. Sebagai Mamu terus sihat Mamu. InsyaAllah, amin. Kami semua doakan insya-Allah, ya. Sebab itu kita kena saya melihat, ya, kadang-kadang musuh Islam dia menggunakan cerita peperangan bagi membenarkan bahawa Islam ni agama keganasan. Menampakkan Islam itu ganas. Memang nampak Rasulullah tu ganas, sebab tu Rasulullah tu seorang yang ada pedang, ya. Maka mereka cuba menjatuhkan markah Islam itu, terutamanya bagi generasi yang kemudian, bahawa Islam ni sebenarnya kenapa berkembang ke seluruh dunia kerana peperangan. Kerana Rasulullah memimpin tentera berperang. Dan ini menyebabkan bila masuk ke new millennium, ke akhir-akhir, perkataan-perkataan yang kita tengok makin menonjol adalah mulanya dulu mereka membuat tohmahan tentang Islam ni agama yang fundamentalist dipanggil, ya. Orang yang mengamalkan Islam disebut sebagai fundamentalist. Kemudian mereka angkat sikit lagi menjadi agama teroris, ya, agama ekstremis. Kemudian mereka tambah lagi digrinya kepada teroris, ya. Dan mereka sebenarnya cuba, dan sebab itulah bila kita bercerita tentang peperangan, Tuan Haji Ismail, ya, kita perlu cermat dan berhati-hati. Sebab kadang-kadang kita tengok orang tuan rumah terpaksa dia mempertahankan dirinya sebab perompak masuk rumah dia. Tetapi kemudian bila cerita kita lebih nampak macam tuan rumah tu ganas, kasar sangatlah. Kenapa dipukul perompak tu? Tetapi dalam keadaan dia terpaksa mempertahankan diri, tetapi orang nampak dia dan kemudian orang buat cerita, ya, si tuan rumah ni jahat orangnya, tengok dia ganas garang, sedangkan tutup cerita je perompak tu. Jadi pembuat cerita dia boleh buat cerita sesemahu-mahunya. Apatah lagi dalam sirah, dalam tarikh, ya, perkara yang paling menakutkan kita bila kita mempelajari sirah adalah bila orang rewrite history. Bila orang menulis kembali sejarah ikut kehendak dia, bukan apa yang berlaku sebenar pada keadaan sejarah itu sendiri. Bukan situasi sebenar. Jadi sebab tu elemen-elemen seperti walaupun kita bercerita tentang
peperangan berulang kali ya. Kita bukan nak menggalakkan kita berperang ya. Sebab Islam bukan menggalakkan peperangan, tetapi bukan bermakna Islam itu boleh dicabar sampai kita tidak ada pilihan untuk ke arah itu. Baik. Para penonton sekalian, bukti Islam itu bukan agama keganasan. Peperangan dahulu kebanyakannya menggunakan pedang. Akan tetapi perasan atau tidak perkataan saif ataupun suyuf itu tidak ada dalam Al-Quran. Kita rehat seketika, kembali lagi selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu. Jangan keliru. Para penonton sekalian, setiap persoalan itu ada jawapannya dan jawapan itu kini dihuraikan dalam Tanyalah Ustaz Istimewa Ramadan. Dan hari ini untuk Tanyalah Ustaz Istimewa Ramadan bersama dengan saya Da'i Hadari dan juga panel kita Ustaz Zul Ramli Razali, kita bincangkan, kita diskusikan topik kita hari ini, Sirah Ramadan, pengajaran 5 peperangan ketika Ramadan. Baik, saya nak mengajak anda semua untuk bertanya soalan. Bagaimana caranya? Boleh hubungi kami 0377261603. Boleh telefon macam Tuan Haji Ismail dan juga Mamu tadi. Ataupun anda boleh sahaja tinggalkan soalan anda di ruangan komen di Facebook rasmi kami Tanyalah Ustaz TV3. Itu dia, selesai. Saya maklumkan. Ustaz, hari ini kita bincangkan tentang peperangan dalam Ramadan dan sebenarnya memberi satu motivasi kepada kita. Tadi pun Ustaz kongsikan mukadimah tu pun dah berkobar-kobar semangat kita ni. Cumanya Sal Rasid di Facebook kita ni katanya, adakah 5 peperangan ini berlaku sepanjang bulan Ramadan pada tahun yang sama atau pada tahun-tahun berikutnya? Yang kedua, apakah yang menjadi kekuatan sebenar tentera Islam di bawah pimpinan Rasulullah SAW hingga membawa kejayaan meskipun dalam jumlah tentera yang sedikit? Ini boleh ambil ibrah dari peperangan Badar Kubra dan juga Uhud mungkin. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Sal Rasid Cik Ci dan bertanya adakah 5 peperangan tu dalam tahun yang sama. Ya? Kalaulah kita nak buat secara cepatnya, kita tengok Perang Badar berlaku tahun kedua, Perang Khandak tahun keempat, Perang Futuh Makkah tahun ke-8, Perang Tabuk berlaku pada tahun ke-9. Ya? Baik, sebenarnya walaupun kita kata, kalau kita tengok cara Allah mentarbiah kita dalam Quran, Allah mengangkat subjek, tetapi kadang-kadang Allah tak perincikan sangat pun tentang bila tepat masanya, bila masanya yang betul, ataupun kadang-kadang nama tempat yang betul. Ya. Contoh kita belajar tentang Ashabul Kahfi, kita tahu tentang sahib ataupun yang kita katakan tentang Habibun Najjar sebagai contoh. Semua itu contoh-contoh bahawa Allah mengajarkan pelajaran tanpa tarikh waktu yang tepat untuk dimaklumkan kepada kita, sebab bukan itu keutamaan dalam cerita tersebut. Tapi tak ada masalah. Itu kita, sebab para muarrikh mereka meletakkan tempat-tempat begitu ya. Kemudian yang menarik daripada soalan tadi adalah apakah kekuatan sebenar tentera Islam? Ini yang kita nak belajar. Tarikh, tempat kita boleh nak buat apa ya. Bukan kita kena pergi Badar barulah kemudian kita dapat roh Badar. Kaji itu ya. Walaupun pasti Badar itu istimewa sehingga dia namanya terletak dalam Al-Quran. Ya. Dan untuk saya dan kita semua jadikan bahan fikir penting ya. Ramadan ya, sebab supaya tak lagi tajuk kita, Ramadan adalah satu bulan yang mana dianya satu yang sangat sukar untuk kita melakukan amalan untuk mendekat diri dengan Allah. Dan kemudian apa kekuatan para Rasulullah dan para sahabat? Baik, kekuatan manusia ni dia ada 2 ya, kita tahu. Dan bila tajuk ni kita boleh kembangkan ya. Kekuatan yang pertama adalah kekuatan fizikal dan material ya. Kita boleh menang, kita boleh kuat bila kita fizikal kita mantap
dan material kita cukup. Dan inilah yang selalunya dipegang oleh golongan materialis, ya. Maknanya kalau kita nak sukses mesti berapa banyak materialmu. Kalau kamu nak dianggap mulia, berapa kekayaanmu. Sebab tu hari ini orang suka tunjukkan kekayaan, ya. Tetapi hakikatnya kalau kita melihat kepada teori iceberg, ya, iceberg bukan kita saja, bahkan orang barat setuju bahawa sebenarnya yang di atas permukaan laut itu hanya 5%. Maknanya kekuatan fizikal manusia hanya 5%. Tetapi manusia bagi 100% untuk 5% tersebut. Kita telah tidak adil pada diri kita sendiri. Dan 95% itulah kekuatan sebenar saya. Kekuatan sebenar, tuan-tuan, bahawa kekuatan kita yang kita patut ambil perhatian adalah kekuatan dalaman. Dan Rasulullah berjaya membangunkan satu bangsa, satu kaum, masyarakat yang Rasulullah bangunkan betul-betul 95% mereka. Betul. Dan bertempur dengan 5%. So rupanya bila bertempur di antara 5% dengan 95%, maka sebab itu 5% yang banyak material tumpas dengan mereka yang membangunkan dalaman. Jadi sebab itu kalau nak menang, dia punya moral of the story adalah kalau kita nak menang sentiasa dalam kehidupan, ya, jangan selalu berfikir aku hanya cukup duit baru aku jadi mulia. Maka tengok dalaman. Cukup iman, kita mulia insya-Allah. Bukan hanya bila kita rumah besar barulah kita akan selesa kehidupan. Ketenangan mutmainnah dalam hati kita, kita menjadi tenang. Burulah usaha-usaha begini, walaupun kita tahu dalam syair ada sebut ra'aitun nas qad dhahabu ila man 'indahu adh-dhahabu wa man la 'indahu adh-dhahabu fa 'anhu an-nas qad dhahabu wa ra'aitun nas qad malu ila man 'indahu al-malu wa man la 'indahu al-malu fa 'anhu an-nas qad malu. Ya, manusia itu lazimnya adalah dia teruja kepada 5% ini, dan kemudian cenderung mereka ke sana. Jadi insya-Allah kita belajar kekuatan sebenar kita ialah 95%. Saya simpan soalan saya ni, Ustaz, berkaitan dengan apa yang Ustaz kongsikan itu. Kerisauan saya mewakili para penonton di rumah kerana generasi muda banyak lebih cenderung ke arah kekuatan lahiriah semata-mata, akan tetapi terlupa kepada kekuatan dalaman. Itu semua kejap lagi, Ustaz, ya. Sekarang ni ada pemanggil di talian kita kini, Robizan Abu Bakar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Puan Robiza, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari mana? Teluk Panglima Garang, ya? Ya, saya. Tapi tak garang, ya? Tak ada. Orang-orang ni tak garang. Silakan, Puan. Tak ada garang lah. Saya nak tanya, apakah ada perbezaan anggota tentera Islam ke semua 5 perang tu? Perbezaannya, ya? Ya, saya. Anggota tentera Islam kita perang 5 perang itu. Baik, terima kasih Puan Robizan. Sama-sama. Baik, bagaimana? Setiap peperangan itu sudah pasti berbeza-beza kualitinya ataupun mungkin sama, Ustaz? Okey, kalau kita, sebab saya suka kalau kita dapat lanjutkan tadi, sebab soalan tu lebih kurang. Terima kasih Puan Robizan daripada Teluk Panglima tak garang tadi. Cara cakap tu baik je kan, masya-Allah, lembut ya. Mesra je, masya-Allah, panggilan salamnya. Baik, memang berbeza-beza, of course. Badar dengan pattern dia, ya, kemudian Khandaq dengan pattern dia, Futuh Mekah dengan pattern dia, Tabuk dengan pattern dia. Tetapi antara kesimpulan yang kita nampak, ya, kalau kita tengok antara peperangan-peperangan tersebut, kita memang mendapati bahkan dalam mana-mana peperangan jumlah fizikal tentera Islam tak ramai. Keperluan material mereka terhad. Ya, cuba bayang kalau 2 kuda, ya, pergi perang Badar hanya 3 bilah pedang. Allah. Cuba bayang hak lain hanya barang-barang perkakas bawa untuk kerja untuk orang kata parang-parang biasa. Maknanya dari sudut fizikal. Sebab itulah kita belajar satu benda yang sangat penting, ya, bahawa betul apabila Allah sebut dalam Al-Quran, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biiznillah. Berapa banyak, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kelompok yang kecil mampu menumpaskan kelompok yang besar. Sebab bila kita develop 95% kita sedang contact dengan Allah. Kita sedang connect dengan Allah. Yang bukan hanya menguasai medan Badar,
tetapi menguasai seluruh cakrawala alam ini. Kecil sangat badar tersebut untuk dianggap sebagai dianya besar. Betul. Jadi sebab tu alangkah indahnya pagi ini Dai Hadari, kalaulah kita sedar, rupanya kalau rumah tangga kita nak sukses, kalau anak kita nak sukses, jangan hanya tengok sebahagian kecil ataupun ciri-ciri kecil daripada pembinaan dirinya itu. Ataupun jangan letak hanya matlamat material. Sebab matlamat tersebut hanya satu benda, satu benda yang sangat sedikit saja compare tu keseluruhan diri dia yang sebenar. Jadi bukan tengok pada keretanya yang besar, rumahnya yang besar, di laman sosial, tidak, akan tetapi pembangunan kerohanian dalam keluarga itu sendiri. Setuju Ustaz? Ya. Itu dia. Ada banyak yang kita perlu belajar daripada peperangan. Sebenarnya kita bincangkan tentang peperangan, tapi banyak kita boleh kaitkan dengan situasi semasa Ustaz ya. InsyaAllah sekejap je lagi. Ada lagi pemanggil Ustaz. Bila Ustaz Zul ada dekat studio ni, ramai yang bertelefon ni. Okey. Nur Hayati Ismail, Kak Yat kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dai Hadari. Sihat ke Kak Yat? Orang rawang. Alhamdulillah. Apa khabar Ustaz dan Dai? Alhamdulillah sihat Kak Yat. Cuma suara saya je lah. Serak-serak basah. Orang kata comel. Oh, tetap merdu Dai. Allahuakbar. Silakan Kak Yat dengan soalan. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu dapat tengok Ustaz di live FB je. Memang suka dengan cara penyampaian Ustaz. Hari ini dapat menemui tahlian. Alhamdulillah. Silakan Kak Yat dengan soalan. Ustaz, adakah peperangan ini sengaja dicetuskan atau provokasi untuk menguji kekuatan jiwa orang-orang Islam? Sedangkan orang-orang Islam itu jiwanya bila selalu diuji telah menjadi kental Ustaz. Itu dia. Dan adakah sebagai Islam, peperangan juga ada sebagai syiar Islam sebenarnya. Dan sesungguhnya janji Allah itu maha indah untuk mereka yang berjihad di jalan Allah. Dan sebagai tanda taat kepada Rasulullah Ustaz. Itu saja soalan Kak Yat. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua soalan di situ Ustaz. Saya perasan. Yang pertama, bagaimana, adakah selalu ada provokasi ataupun ada cabaran, tekanan daripada musuh Islam yang menyebabkan terjadinya peperangan ini? Yang kedua, bagaimana situasi jihad itu sendiri? Adakah ia syiar dalam Islam? Silakan Ustaz. Baik, masya-Allah ya. Soalan yang sangat bagus daripada orang yang study dulu sebelum tanya. Subhanallah. Silakan. Dan gitulah saya dengar pun semua yang menulis dan bertanya ialah rakan-rakan yang memang cinta kasih pada ilmu ya. Kak Yat yang disebut Kak Yat lah. Betul. Hajah Nur Hayati yang saya hormati. Baik, benar. Kalau kita tengok, bila kita faham konsep peperangan dalam Islam ya, dia tak sama dengan peperangan daripada pembina-pembina empire yang lain. Ya, pembina-pembina empire yang lain menjadikan peperangan sebagai alat untuk mereka memperbanyakkan material, pengaruh ya. Sebab tu penjajahan terus berlaku dan sebab tu kita juga baru merdeka, 60 lebih tahun baru merdeka. Semua itu adalah daripada kesan peperangan dengan falsafah dan konsep adalah untuk mengembangkan kekayaan, untuk menyebarkan fahaman mereka dan untuk menjadi mereka megah dan masyhur di sesama mereka ya. Jadi mereka penjajah-penjajah ini mereka ada bintang-bintang kemasyhuran bila mereka dapat menjajah begitu banyak. Itu adalah teori daripada bukan dunia Islam. Sedangkan dunia Islam adalah bangkit, saya katakan tadi, adalah satu reaksi daripada aksi yang telah wujud. Kerana itu, Masya Allah, kita tengok semua peperangan-peperangan yang dilalui oleh Rasulullah menepati ciri tersebut, tak menepati ciri penjajah-penjarah yang kita belajar dalam sejarah. Sebab tu musuh cuba orang kata masukkan lapping cerita tu menjadikan seolah-olah kita juga seperti penjajah-penjarah yang mempunyai tujuan untuk menjadi kaya, masyhur, untuk 5% tadi. Sedangkan Rasulullah adalah mempertahankan. Baik. Dan adakah peperangan itu syiar? Ya, peperangan itu syiar. Sebab peperangan adalah strategi. Dia adalah tentang strategi. Ya. Ada peperangan yang digunakan untuk menunjukkan kekuatan yang dengan sebab kekuatan itu melemahkan orang. Sebab manusia ni dia ada critical area dia. Ya. Bukan senang kita cakap untuk diterima. Sebab manusia itu mereka ada yang kita katakan halang-halangan masuk dalam. Dan antara cara strategi cepat di zaman lampau adalah runtuhkan ego mereka, runtuhkan rasa kekuatan mereka dan kemudian dengan cepat mereka dapat menerima kebenaran. Jadi ini juga strategi yang digunakan dalam beberapa peperangan yang menyebabkan, contohnya kalau kita tengok dalam perang Tabuk sebagai contoh, dalam peperangan-peperangan yang lain,
maka Rasulullah menggerakkan kekuatan yang dengan sebab itu menjadi satu syiar agama. Orang nampak gagah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang nampak hebat agama Islam. Lantas mereka-mereka yang masih 50-50 kemudian menjadi pengikut Nabi yang sangat hebat lepas daripada itu. Mereka sendiri nampak kebenaran itu. Jadi bolehlah saya menjawab mungkin tadi dia adalah mungkin satu syiar tetapi digunakan dengan cermat ya, bukanlah kita akhirnya syiar itu caranya. Nak mengangkat syiar Islam mesti mengangkat pedang. Bukan letak peperangan itu di hadapan. Tidak. Baik, Nordin Awang pula di Thailand ketika ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat Encik Nordin? Ya, saya Nordin bin Awang. Baik. Dari RTSD Batu Lapan Lepar, Pekan Pahang. Orang Pekan. Silakan dengan soalan. Ya, soalan saya tentang ayat ini Ustaz. Intan surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Ayat ni bila kita bantu agama Allah, nescaya Allah bantu kita. Peperangan Rasulullah menang kerana bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tak Ustaz kait dengan peperangan COVID sekarang ni? Apakah sikap kita terhadapnya? Okey. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Encik Nordin dari Pekan Pahang. Dikaitkan situasi bagaimana dalam peperangan terdahulu Allah membantu Rasulullah SAW dan juga tentera Islam, tentera mukmin. Bagaimana kita situasi sekarang berdepan peperangan menentang COVID-19 ni pula? Bagaimana sikap kita disebut oleh Encik Nordin tadi? Baik, terima kasih Cik Nordin, orang Pekan. Orang kampung saya jugalah. Elok lah tu. Silakan. Orang Pahang dia kata semua Pahang tu kampung dia lah. Semua Pahang tu kampung dia. Tapi actually nanti orang lain marah pula kan. Satu Malaysia kampung lah insya-Allah kan. Baik. Benar bila ayat Allah gunakan in syartiyah, in tansurullah, maka jawab syaratnya adalah yang surkum. Waw ataf wa yuthabbit aqdamakum. Dan ini adalah formula sebenarnya dalam kita bukan dalam kita berperang, kalau kita boleh guna dalam konteks COVID lah. Maknanya dipegang oleh sahabat Rasulullah dan para sahabat adalah an-nasru minallah. Ya. Kemenangan bukan kita punya. Bukan. Kemenangan adalah milik Allah. Hanya dapat pada kita bila Allah beri kepada kita. Dan sebab tu kita kena membuat sebab untuk menang, ya. Dan membuat sebab untuk menang bukan hanya pada fizikal. Dia balik pada formula teori tadi tu. Teori tadi, ya. Hari ini kita mungkin memerangi COVID, ya, mungkin hanya 5% yang kita peruntukkan 100%. Maknanya cara fizikal, tetapi kita mungkin tak seperti kalau kita nak belajar, ni tujuan nak belajar. Kalau kita melihat zaman lampau, ya, kalau Allah tak tolong, Allah pernah sesatkan Bani Israel di Padang Tih selama 40 tahun. Maknanya Allah biar mereka dalam masalah tersebut dan mereka berpusing-pusing dalam satu masalah dan mereka tak lepas. Dan sebab itu para sahabat faham bahawa kemenangan dari Allah. Dan apa yang kita kena buat dalam berhadapan dengan COVID adalah memenuhi syarat untuk menang. Bagaimana memenuhi syarat untuk menang? Allah gunakan kalimah yang sangat merendah, yakni kalau kamu tolong Allah, barulah Allah memberi kamu pertolongan. Baik, apa maksud kita tolong Allah? Maha suci Allah, Maha suci Allah. Kita tasbih banyak-banyak kali. Maksudnya adalah kita melaksanakan apa yang Allah tuntut kepada kita. Jadi kenapa Bani Israel terus tak ditolong oleh Allah? Kerana mereka tidak tolong Allah, mereka tak jadi patuh pada Allah. Mereka jadi manusia yang syirik kepada Allah. Mereka jadi bongkak dan sombong kerana menang. Sebab tengok kerajaan besar seperti Firaun boleh ditenggelamkan kerana kekuatan mereka rasa. Dan akhirnya inilah yang menyebabkan mereka tak keluar daripada masalah. Allah boleh biar bukan setahun. Ini yang kita takut. Kita masuk tahun kedua. Wal-ayazubillah. Ya, kalaulah tiba-tiba sampai 40 tahun. Habis umur kita semua dalam keadaan yang sebegini. COVID. Normal baru ya. Sedangkan bukan itu kehendak kita semua. Jadi sebab itu nak tak nak, mari kita cari kekuatan sebenar kita. Ya. Bangkit balik, bangunkan jiwa.
kita tahu bahawa yang menentukan sesuatu itu adalah Allah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Ini benda-benda yang memang kita kena tekankan, kena dalamkan dalam diri. Dan kemudian barulah dalam peperangan Rasulullah bukan hanya qul la yusibana illa ma kataballahu lana, tetapi Nabi tidak membuat apa-apa perancangan. Dan sebab itu dalam berhadapan dengan COVID, memang kita kena memantapkan soal keimanan, dekatkan manusia pada tempat sujud, dekatkan balik manusia, ya, jangan lalai-lalaikan, jangan lara-larakan, dahlah kena balak, tetapi ketawa-ketawanya lebih macam orang tak kena balak. Allah. Dan akhir itulah sifat Bani Israel, 40 tahun terpusing-pusing. Kenapa? Sebab tak pernah nak tunduk bahawa wahai Allah, tolonglah kami. Tak cari jalan keluar. Tak cari jalan keluar dari Allah. Kita rasa kita pandai mencari jalan, ya, kita pandai mencari jalan. Dan kerana itu yang mungkin sedikit lagi ialah strategi. Ya. Baik Ustaz, bila sebut strategi itu kejap lagi. Sebab saya yakin para penonton sekarang ini dah terpanggil untuk tahu tentang strategi itu pula. Sebab kita tak nak macam Bani Israel itu terpusing-pusing di tempat yang sama. Ya Allah, banyak lagi kita kena buat Ustaz, ya. Bukan sedikit. Ini baru sikit, tak dapat balik kampung beraya dah bising dah. Tak, bukan di Malaysia, di negara lain. Alhamdulillah kita okey. Baiklah, selepas ini kita banyak lagi perbincangan dalam Tanyalah Ustaz Istimewa Ramadan kembali selepas ini. Para penonton sekalian, perasan atau tidak, setiap hari pasti kita akan dibelenggu masalah, persoalan. Namun jangan risau kerana segala penyelesaian dan jawapan ada dalam Tanyalah Ustaz Istimewa Ramadan. Terutamanya hari ini kita bincangkan tentang sirah Ramadan, pengajaran 5 peperangan ketika Ramadan. Bersama dengan yang berbahagia Ustaz Zul Ramli Razali. Baik Ustaz, soalan ini panas sikit. Tapi saya tak kisahlah, ini sebagai pencerahan. InsyaAllah sebagai ilmu untuk kita semua. Strategi Ustaz. Sebelum strategi itu saya nak bagi gambaran bagaimana betapa kita ini sakit. Umat kita ini mungkin kekurangan ilmu. Tapi kita tidak putus asa. Bagaimana Mufti Wilayah Persekutuan telah mengeluarkan kenyataan bahawasanya kita haram untuk merentas negeri. Bahkan mungkin ada penipuan lagi lah, haram Ustaz, ya, untuk pulang ke kampung. Kerana kita berdepan situasi pandemik COVID-19 yang memberi satu bahaya kepada semua orang. Jadi Ustaz, ramai pula yang mengata, yang mengherdik, yang menghina, mencaci di media sosial kepada Mufti Wilayah Persekutuan. Saya nampak bagaimana ada kaitan dengan apa yang Encik Nordin tanya tadi dengan apa yang Ustaz sebutkan juga. Pembangunan dalaman itu sangat penting. Mungkin Ustaz boleh sampaikan sesuatu amanat supaya semua ambil pedoman. Baik, untuk bercakap dia memang mudah, ya. Untuk kita cakap memang mudah. Tetapi untuk kita bertanggungjawab, ya, bukan kepada manusia saja tetapi kepada Allah. Apakah yang kita cakap itu benar atau tidak, ya? Kalau kita faham tentang perkara ini, maka kita akan dapat gariskan dengan jelas apakah yang namanya emosi, apakah yang namanya akal, ilmu dan adab. Ya, kalau kita jadi masyarakat yang kita doalah pada Allah, ya, rakan-rakan yang menonton dalam Tanyalah Ustaz ialah mereka yang faham tentang struktur ini, ya. Kenapa kita pernah jadi rosak? Kerana kita terpengaruh dengan emosi kita. Allah. Jadi apabila emosi, ya, yang memainkan peranan, ya, emosi, sebab emosi dia tak ada dalil, tak ada hujah, tak ada apa, ya. Contoh kenapa mufti dinamakan sahibus samahah, ya, kerana samahah itu adalah bermaksud melihat kepada semua angle untuk kemudian dia mengeluarkan satu hukum. Fatwa. Ya, sebab tu untuk kita tak digelar sebagai samahah. Sebab mungkin kita ikut keperluan emosi kita bercakap atas satu keperluan. Ya, mufti sendiri tentu nak balik kampung, ya. Mufti juga macam kita, ada mak, ada keluarga. Tetapi adakah itu yang perlu mufti perkatakan? Katalah okey, wajib balik kampung.
dan semuanya balik. Bukan tak berlaku, baru berlaku. Kita boleh sebut di negara India, ya. Bagaimana akhirnya dengan kepercayaan bahawa kita takkan kena COVID. Hari ini masya-Allah ratus ribu kes satu hari, puluh ribu kematian satu hari. Dan nanti kita nak kata apa pada yang mengeluarkan wajib balik kampung? Mufti juga kena. Lagi. Sebab itulah semua yang saya katakan, kita dalam keadaan yang terdesak. Maksudnya terdesak, tekanan pandemik ini memang menekan kita. Tetapi untuk kita keluar daripadanya bukan dengan emosi. Bukan. Emosi akan spiral down kan lagi, memusar ke dalam kita. Dan akhirnya kita tak tahu lagi siapa orang itu. Ya, saya sangat takut semua yang saya kasih sekalian. Kalaulah mufti mengeluarkan hukum tersebut berdasarkan kepada hujah-hujah yang diambil pada ulama. Dan ulama-ulama tersebut tiba-tiba kedudukannya adalah mereka-mereka yang soleh, mereka-mereka yang arif billah, ya. Antara ciri orang yang matinya nanti su'ul khatimah adalah orang yang memerangi orang-orang soleh, orang yang memerangi orang-orang yang disebut sebagai auliaillah dan segala macam. Allah. Jadi saya tak berani nak ambil risiko itu. Kita takut. Kita takut dan adalah lebih berhemah, cermat. Kita mungkin tak setuju sebab kita memang nak balik. Saya rindu pada mak saya. Rindu ketupat. Lemang ketupat saya tak rindu sangat sebab demam lerek kat Gombak ada. Ada sini. Tetapi keluarga kita di kampung. Tetapi kita kena melihat situasi dan kondisi. Dan kemudian bila kita memahami situasi dan kondisi, bukan mengikut akal kita. Apatah lagi, bukan mengikut emosi kita. Maka fas'alu ahla zikri. Allah bagi panduan. Tanyalah orang yang mengetahui. Dan kalau kita bercermat tentang perkara ini, saya yakin, ya, sebab seorang yang membawa wabak, dia akan menyebarkan wabak. Itu namanya wabak. Kalau kita sakit-sakit biasa, dia sakit, kemudian dia akan menanggung. Kalau dia teruk, dia meninggal. Tetapi yang namanya wabak adalah seorang menjadi pengedar yang kemudian menyebarkan. Dan apa cara lagi yang memang telah digunakan sejak daripada zaman Nabi SAW, ya. Jabir bin Abdullah meriwayatkan tentang seorang yang datang kepada Nabi nak berbai'ah, sebab mereka bai'ah dengan tangan dengan Nabi, kan. Baik. Dan kena bai'ah dengan Nabi. Baik. Dan Jabir berkata daripada kabilah yang kena wabak. Rasulullah kata suruh dia pulang, tak perlu datang berbai'ah kerana sesungguhnya dia telah pun berbai'ah dengan aku. Maknanya kenapa adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takut dengan wabak? Tetapi Nabi sedang mengajar kita. Maknanya wabak di satu kawasan, jangan pergi campur pada dengan kawasan yang lain. Apatah lagi kat kampung orang tua kita, ya, mak-mak nanti ayah kita pula menyebarkan kepada ibu dan ayah kita. Ya. Apakah itu hadiah hari raya yang kita nak bagi, yang kemudian kematian yang kita tak tahu bagaimana pengurusannya? Maka jalan itu sebenarnya terbaik, tetapi pada akal yang rasional, bukan pada emosi. Jangan ikut emosi. Itu bukan cara penyelesaian yang terbaik. Baik Ustaz, sebelum kita nak bersama dengan kapsul Ramadan bersama dengan Ustaz Don Daniel, ada satu soalan yang mungkin sangat pentinglah untuk Ustaz jawab, yang mana berkaitan dengan strategi yang Ustaz sebut sebelum rehat tadi. Kim katanya, apakah asas doktrin perang di bawah strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Silakan Ustaz. Baik, kalau kita tengok bila sebut bukanlah doktrin, ya, tetapi strategi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apply, ya. Sesimpel kita tengok, ya. Dalam perang Badar, kita cerita tadi yang tentang 95% bagaimana Rasulullah berdoa, Rasulullah mengajak para sahabat. Itu kita letak tepi dulu. Supaya umat Islam ni dia ada seimbang. Bahawa bila strategi, Rasulullah akan menggunakan kebijaksanaan. Sebab tu Rasulullah itu bukan hanya siddiq, bukan hanya amanah, tetapi fatanah. Dan pandai pula menyampaikan. Ya, kalau bijak tapi bila nak transferkan sampai orang tak boleh faham, masalah juga. Rasulullah complete perkara tersebut. Baik, dalam perang Badar, Rasulullah mengawal telaga. Beberapa telaga Rasulullah mematikan ataupun menimbus telaga-telaga tersebut. Hanya tinggal satu telaga yang orang kafir terpaksa pergi ke telaga tersebut. Strategi, ya. Jadi pengawalan telaga adalah strategi Rasulullah perang Badar. Kemudian kalau kita tengok dalam perang, contohnya dalam perang Khandaq, strategi yang digunakan, perang Uhud, kemudian Rasulullah menggunakan kekuatan yang ada pada bukit. Sebab itu potensi pasukan untuk menang dalam pasukan pemanah yang diletak di atas bukit. Dalam perang Khandaq, ya, yang tak pernah berlaku bagi negara Arab, tetapi Nabi membuka cadangan dan terbina parit. Ya. Jadi itu contoh-contoh strategi yang bersifat Rasulullah melihat keperluan-keperluan semasa.
Dan ini biasanya Rasulullah menyebut pada Nabi, amruhum syura bainahum, maka urusan mereka itu orang beriman adalah musyawarah. Syura itu penting. Sedikit Ustaz, adakah Ustaz bersetuju bahawasanya, mungkin Ustaz boleh ulas sedikit, bahawasanya dalam situasi sekarang, pandemik COVID-19, bukan sekadar kita tidak boleh mengikut hawa nafsu kita semata-mata, amarah kita, tetapi kita kena cerdik juga dalam mendepani satu-satu perkara, dan kita kena ada strategi dan pematuhan tu. Bagaimana Ustaz? Ya, itu pastilah sebab apa tujuan pematuhan? Pematuhan adalah kerana sebelumnya ada satu yang difikirkan sebagai perlu. Ya. Banyak benda macam hukum, peraturan, betul, dia mesti ada penguat kuasaan untuk pematuhan, barulah pelaksanaan atau strategi itu berhasil. Jadi kita semua kena faham, itu lebih penting ya. Sebab itulah Nabi menyebutkan bahawa kefahaman itu penting. Dan saya melihat bahawa pihak berwajib kena berikhtiar memberi kefahaman yang telus, setelus-telusnya, sehingga akhirnya orang boleh melihat kefahaman tersebut. Dan inilah yang ruh Nabi SAW, kalau kita fiqh, dia akan letakkan di sebagai mukadimah ataupun tema, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Rakyat perlu diberi faham dengan jelas sebenarnya, bukan arahan semata-mata. Kerana ketika itu akan ada orang yang tak faham atau orang yang mengambil kesempatan yang dia tak tahu risikonya, sebab risikonya adalah melemahkan lagi kita, bahkan lebih mencederakan perasaan umat yang dalam keadaan susah pada ketika ini. So pada kata kunci yang saya lihat adalah memberi kefahaman yang jujur, sehingga akhirnya kita cakap dengan jujur dan kita melihat, dan insya-Allah orang baik, rakyat Malaysia ni baik, akan menerima dengan baik. Baik, saya nampak Ustaz ya, bagaimana kefahaman dan juga keimanan itu dipupuk ketika awal dakwah Rasulullah di Kota Mekah. Kemudian pelaksanaan arahan demi arahan dan juga syariat demi syariat yang lain itu ketika Rasulullah berada di Madinah. Subhanallah. Baiklah, jom kita bersama kita tonton apa yang nak disampaikan oleh Ustaz Don Daniel Don Biyajid. Jadi kita akan rehat seketika, saksikan kapsul Ustaz Don dengan topik ini, ibadah malam. Jom sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadah malam. Tahukah anda aktiviti selepas sembahyang Isyak dikira sebagai qiyamul lail? Ya, sebab apa yang dilakukan aktiviti selepas Isyak dalam bentuk ibadah seperti semayang sunat tarawih, membaca Al-Quran bertadarus, itu semua kategori menghidupkan malam. Jangan lupa termasuk juga zikir, selawat, kalau dalam bahasa utara kata meratib. Yang tu semua termasuk dalam qiyamul lail. Sebab itu, untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, kebanyakan para ulama mengesyorkan supaya kita menghidupkan malam Ramadan dengan sembahyang tarawih. Ya, bezakan dengan tahajud. Tahajud ini adalah kategori mereka yang istimewa. Siapa yang dapat buat, kedudukannya hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Nampak? Mereka yang meninggalkan tempat tidur mereka. Dekat situ ada istilahnya. Apa dia? Meninggalkan tempat tidur. Maknanya, kalau nak tahajud, kena tidur dulu, baru boleh dapat tahajud. Tetapi qiyamul lail tak ada masalah. Bermula daripada lepas sembahyang Isyak itu, apa aktiviti yang kita buat daripada ibadah, semuanya adalah qiyamul lail.
Semayang tarawih 20 rakaat qiyamul lail, witir qiyamul lail, tadarus qiyamul lail, khatam Quran qiyamul lail, zikir qiyamul lail, tahlil qiyamul lail. Apa lagi? Selawat qiyamul lail. Secara beramai-ramai atau berseorangan, kesemuanya adalah kategori yang baik dalam agama kerana ada dalil asasnya di dalam Al-Quran. Firman Allah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Apa maksudnya? Mereka beramai-ramai. Itu boleh jadi zikir daripada haiwan, tapi kita tak tahu bunyi dia macam mana. Allah sebut walakin la tafqahuna tasbihahum. Kita tak faham zikir mereka macam mana. Berzikir mereka ramai-ramai dalam Al-Quran menyebutkannya. Berdirinya, duduknya, berbaringnya, semuanya boleh. Yang penting macam mana formula nak memastikan malam Lailatul Qadar kita dapat. Ini rahsianya. Dekat sikit tahu, dengar. Kalau nak make sure dapat malam Lailatul Qadar, formulanya ialah pastikan setiap malam Ramadan jangan tinggal semayang tarawih. Itu petua dia. Jangan tinggal sembahyang tarawih setiap malam Ramadan, pasti akan dapat malam Lailatul Qadar. Macam ada harapan tak? Mesti ada, insya-Allah. Malahan Nabi SAW 10 malam terakhir Nabi akan sprint, Nabi akan buat sehabis baik, sebanyak mungkin, sekuat dan senekat yang ada. Sebab apa? Sebab dia mesti bermula latihan dia pada malam pertama, malam kedua, malam ketiga, 20 malam yang pertama. Boleh dapat? Barulah kita boleh konsisten 10 malam terakhir. Hadza wabillahi taufiq. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Setiap hari kami bawakan topik yang berbeza. Bahkan kami bawakan juga ilmuwan yang berbeza latar belakang. Namun tujuannya tetap sama, iaitu memberikan kefahaman kepada kita semua tentang topik-topik yang indah. Dan Alhamdulillah hari ini Tanyalah Ustaz Istimewa Ramadan, kita bawakan topik sirah Ramadan kita. Kita belajar tentang pengajaran 5 peperangan ketika Ramadan. Dan Alhamdulillah hari ini bersama dengan Ustaz Zul Ramli Razali. Baiklah Ustaz, bila Ustaz bersama dengan kita pagi ni, ramai yang nak tanya soalan ni. Jadi Haji Omar pula telefon ni. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Hadari dan Ustaz Zul Ramli Razali. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pagi ni dah ada 2 orang daripada Pekan telefon ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pekan prihatin dengan apa tu program Tanyalah Ustaz di TV. Ya, betul tu. Silakan Tuan Haji. Soalan saya begini Ustaz. Ada seorang bangsa asing bertanya dengan saya, dia kata, dia beri maklumat kepada saya bahawa dia kata umat Islam ni sukar nak berjaya dalam bidang apa yang diceburi lah, contohnya bidang apa sekalipun, bidang pekerjaan ke, perniagaan ke. Kerana apa? Dia kata orang bukan agama Islam dia kerja 12 bulan setahun, tapi orang Islam hanya 11 bulan. Bulan puasa dia tak boleh buat kerja, dia letih. Dia cakap itu sebab dia payah nak berjaya dalam kerjaya ataupun kejayaan yang bidang yang diceburi ni Ustaz. Jadi soalan saya Ustaz, bagaimana pelantikan kita untuk menangkis tanggapan serupa ini? Kerana apa yang kita maklum, Nabi dalam bulan puasa perang 5 perang berjaya menang dalam peperangan, walaupun dalam bulan puasa, supaya kita ni mencontohi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya jangan ada yang kata orang Islam ni
kuat berangan-angan lah. Kalau angan-angan wak jenin tu ada juga usaha di panjat pokok kelapa. Ya. Ini tidak, kita ni berangan-angan di kerusi malas sambil menyanyi lagu tepuk amai-amai belalang kupu-kupu, bayar duit aku yang semua kau sapu. Ini tak boleh Ustaz perangai begini. Bagaimana pelan tindakan yang harus kita lakukan untuk menangkis perspektif yang negatif serupa ini terhadap agama Islam kita. Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia Tuan Haji Omar dari Pekan Pahang. Siap hafal lagu rock tu. Kumpulan Flow 88. Hutang tajuk lagu tadi tu. Macam mana tu Ustaz? Bila kita sembang tentang perbandingan Ustaz. Ada bukan Islam menyatakan kita ni itulah tak maju sebab ada 1 bulan tak buat apa-apa. Tidur manjang. Kalau kerja tu asyik nak minta balik awal je. Maklumlah Ramadan. Macam mana tu Ustaz? Allahu Akbar ya. Jadi saya kira inilah cabaran bila kita buat analisa. Jadi si pembuat analisa tu dia salah membuat analisa dan lebih parah adalah salah membuat konklusi. Yeah. Jadi sebab tu dengarlah yang Tuan Haji Omar katakan sebentar tadi kan. Dan sebenarnya kita kena tunjukkan kepada orang contoh yang dah berlaku sebenarnya. Ya, sebab zaman Nabi, zaman sahabat, ini zaman sekarang bukan contoh. Yeah. Sebab kita tak mencontohi Rasulullah dan sahabat, sebab itulah kita jadi apa yang orang kata sekarang. Dan orang yang dakwa kononnya mereka maju berbanding dengan kita, kalau dibandingkan dengan kemajuan Rasulullah, mereka tak ada apa-apa. Rasulullah dan sahabat hanya masyarakat biasa Madinah. Tetapi kemudian membina empire 1000 tahun lamanya. Sehingga George Bernard Shaw dia kata apa dia? Kemodenan yang sedang kita kecap pada hari ini sebenarnya adalah bekas tangan daripada apa yang pernah dibangunkan oleh Muhammad, kata dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya mungkin orang buat analisa tu tak cukup maklumat jelah. Tetapi dan lebih malang adalah kita mengiyakannya. Kita pula macam menampakkannya. kata tadi kan, memang bila kita Ramadan kita kerja tak kuat ya. Alasannya Ramadan ya. Bila kita yang kuat tahajud malam ni pula tiba-tiba bila kerja culas-culas kerja atas alasan tahajud. Orang cari dia kat mana? Oh, tengok sembahyang duha 8 rakaat sedangkan dia kena sedang melayan pelanggan contohnya ya. Dan ini kesilap orang kata tidak benarnya susunan ataupun struktur itu yang akhirnya memberi tohmahan. Dan memang saya suka apa komentar yang dibuat oleh Madam Karen Armstrong ya, tentang dikata tohmahan terhadap Islam itu akan sentiasa ada dan tak pernah akan kurang. Tetapi orang Islam ada rahsia yang tidak rahsia, yakni berpegang balik kepada apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia yang bagi tahu macam tu. Dan kita umat Islam yang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah belum tentu percaya sepenuhnya dalam aku nak membina dunia ini. Aku kena mengikut contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semoga insya-Allah lah bila kita ada sirah yang macam ni, kita mengenengahkan dan kemudian meletakkan kepercayaan bahawa contoh terbaik bila Allah sebut dalam Al-Quran Rasulullah memang Rasulullah. Jadi bulan Ramadan bukanlah alasan untuk kita tidur daripada pagi sampailah 5 minit sebelum buka. Bukan Ustaz ya? Tidak. Okey, ada lagi pemanggil talian ketika ini. Azlina Ismail. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan puan dengan soalan. Hello, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan puan. Saya nak tanya nak tanya Ustaz lah. Ya, silakan. Pasal yang perang peristiwa perang dalam Ramadan, bulan Ramadan ni, macam mana nak bangkitkan semangat untuk seorang ibu ni nak bagi pengajaran untuk anak-anak dia. Untuk bangkitkan Islam dalam hati-hati anak-anak kita sekarang lah. Daripada kecil hingga ke besar. Baik. Terima kasih Puan Azlina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana ibu nak mendidik anak-anak, nak bagi tahu sebenarnya Ramadan ni adalah peluang yang sangat indah untuk kita semangat macam Rasulullah berperang ketika bulan Ramadan, tak menjadi alasan. Silakan Ustaz. Baik. Masya Allah ya, bila kita bercakap dalam konteks anak-anak ya, anak-anak ni ataupun manusia dia ada satu kelebihan. Manusia satu kelebihan berbanding dengan meja ni ialah manusia pandai meniru. Itu kelebihan manusia. Dan kenapa kita bercakap hari ini? Sebab kita tiru orang-orang Melayu yang bercakap macam ni. Kalau orang Melayu tak cakap Melayu macam ni, kita tak cakap Melayu. Betul. Maknanya kita membina model tiruan dalam kepala, bukan tiruan, tiru tu dalam kepala dan akhirnya keluar pada tindakan. So, bila kita faham begini karakter anak kita, so kita sepatutnya menjadi orang yang dapat memberi contoh supaya mereka boleh meniru. Ada dua cara, yang satu yang mudah, satu yang mudah, satu yang susah. Satu yang mudah, satu yang susah. Betul ya? Betul. Okey. Yang mudah adalah sebenarnya kita mengenengahkan contoh-contoh para sahabat.
Ya, jadi sebenarnya bukan mak saja, guru-guru, ya, pemimpin-pemimpin kita, ulama-ulama kita kena tunjukkan contoh, bagi tahu contoh yang clear. Bahawa contoh dalam kita nak bangunkan hidup ni Rasulullah. Sehingga dalam benda tu jelas, orang kata crystal clear. Clear betul-betul. Contoh dalam hidup adalah Rasulullah. Hari ini kita tak jelas. Kita rasa macam Barat, Timur, Jepun, Korea dan segala macam. Sedangkan kita beriman. Dan sebab itulah bahawa menjadikan Rasulullah sebagai contoh, dan ini cara mudah. Sedangkan susah. Dan cara yang kedua adalah kita menjadi contoh. Itu susah. Kan? Untuk mengajak sejarah Rasulullah itu mudah sebab kita bacakan, kita bangunkan. Itu pun orang tak boleh buat. Apatah lagi nak membina contoh. So anak kita nak tiru apa? Mereka tak dengar tetapi mereka lihat. Sebab tu proses supaya mereka lihat dan kemudian tiru itu akan terbentuk dalam diri mereka. Sebab itu kelebihan manusia. Ya, ini pakar neuro percaya bahawa manusia punya kelebihan, mereka itu boleh orang kata mirror, dia boleh tengok apa dalam dan cermin, dia boleh masuk dalam diri dia. Ya. Jadi untuk itu saya kira tanggungjawab kita lah, ayah mak yang ada, yang bos-bos, ketua-ketua, ya, letak satu dalam belief system kita bahawa apabila Allah katakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, kita kena percaya dan kemudian kita kena bergerak. Dan kemudian dengan harapan nanti kita pula menjadi contoh. Bergabung kedua ini, maka insya-Allah anak yang lahir suci bersih, mereka sebenarnya lebih ke depan berbandingan kita. Mereka akan lebih kuat berbandingan kita saat mereka nampak, ya, apa yang patut, apa yang betul, apa yang contoh terbaik untuk mereka. Ustaz, ini soalan daripada saya dan saya fikir soalan ini mewakili para penonton semua di rumah. Hari ini, ya betul, tuan-tuan, puan-puan tonton secara langsung ni nampak topik ni, nampak pengajaran perang. Hari ini kita bukan nak mengajak perang memegang senjata. Akan tetapi Ustaz, soalan ini berkisarkan tentang pencerahan. Hari ini keutamaan kita bukanlah peperangan di medan perang. Akan tetapi jihad melawan hawa nafsu dan cabaran sekeliling yang turut hadir juga pada bulan Ramadan ni. Jadi Ustaz, sebagai contoh, ghibah, kemudian banyak lagi lah fitnah, zina dan lain-lain. Apa komen Ustaz? Ya, sebab sebenarnya kalau kita tengok peperangan, dia mesti ada dua benda komponen untuk kita berjaya dalam peperangan. Ya, kenapa Rasulullah dan para sahabat berjaya? Sebab setiap individu itu mereka tahu untuk menahan dan mereka tahu untuk membangun. Ya, so kekuatan itu yang sebenarnya perlu untuk berperang. Dalam bahasa sederhana tetapi sangat mengakar ialah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kutiba alaikumusiyam, ayat kutiba alaikumusiyam. Allah gunakan la'allakum tattaqun, ya, untuk kamu itu menjadi orang bertakwa. So takwa ni ialah mesti ada dua elemen, ya, elemen keupayaan untuk kontrol diri, maknanya kontrol nafsu, dan develop akal, roh dan nafsu. So maknanya mesti ada keupayaan itu, keupayaan ability to control ourselves, ability to develop ourselves. Dan inilah sebenarnya yang diajar dalam peperangan. Siapa yang menang dalam peperangan ialah orang yang punya dua keupayaan tersebut. Dan Ramadan secara khusus dia nak bangunkan yang pertama terutamanya. Dan kedua sebagai bonus. Ya, jadi macam tadilah kita nak kontrol, nak tulis benda tak elok, tapi aku Ramadan, aku takkan. Ini latihan. Lama di luar Ramadan, aku dah biasa dah. Aku tak suka nak mencacat cederakan orang sebab aku tak sanggup di hari akhirat pahala aku habis. Aku tak nak muka aku diseret di atas pasir dan kemudian dihumban dalam neraka hanya kerana perkataan-perkataan yang mencederakan maruah orang lain, agama orang lain, menghina orang lain ataupun ghibah ataupun apa saja. Kita risau Ustaz, ya. Nanti kita muflis pula. Kita dah sangka kita dah banyak ibadat, dah banyak pahala kerana lidah habis muflis di akhirat. Abdullah Osman di Thailand ketika ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Encik Abdullah, mungkin ada soalan berkaitan dengan topik kita, peperangan dalam Ramadan ni. Silakan. Ada dua soalan. Ya, silakan. Pertama sekali, perang nafsu terutama sekali di bulan Ramadan. Adakah dikira jihad? Kerana kita ni macam pesta makan pula hari berbuka. Betul. Dan lagi satu, apa bezanya peperangan menentang tentera kafir di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan peperangan zaman moden di antara tentera Islam dengan Israel yang
yang mana rakyat Palestin mempertahankan negaranya. Adakah dikira jihad? Baik. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Encik Abdullah dari Negeri Sembilan, orang Seremban kita. Yang pertama, perang nafsu. Adakah ia dikira sebagai jihad? Yang kedua, perang dahulu ketika zaman Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Bezanya dengan perang zaman sekarang, diambil contoh sebagai Palestin. Baik, benar, sebab tu kalau kita tengok sebahagian mufassir menjelaskan kepada kita pada ayat walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang berjuang pada kami, kata Allah Subhanahu Wa Taala, akan kami tunjukkan jalan kami. Jadi di situ kalimah jahadu, ya, jahadu yang di hujungnya dan masdarnya akan jadi mujahadah, ya. Jadi ayat itu turun di Mekah. Sedangkan peperangan ayatnya turun di Madinah pada tahun kedua, bukan pada tahun pertama. Jadi bila ayat tersebut telah turun dan adanya perintah walladzina jahadu, mereka yang telah berjuang pada kami. So perjuangan apa itu? Sedangkan tidak ada perang, tidak ada pedang, tidak ada maidan untuk Rasulullah dan para sahabat, maka yang pasti medannya adalah medan diri kita sendiri. Dan terima kasih Tuan Haji Abdullah mengingatkan kita semua bahawa sebenarnya peperangan ini jauh lebih besar. Ya, peperangan ini jauh lebih besar kerana kejayaan kita dalam memerangi hawa nafsu lah yang akan menjadikan kita berjaya berhadapan dengan musuh. Kenapa kita asyik dan sentiasa dikalahkan oleh musuh? Bukan kerana musuh tu kuat. Tetapi kita tidak ada kekuatan tu, ability, kekuatan tu tidak ada untuk kita kontrol diri kita sendiri. Dah kalah awal lagi. Kalah sebelum kita berperang, kita katakan, ya. Jadi sebab tu betul sepatutnya dalam agenda pendidikan jiwa manusia kena kenal diri dia sendiri, ya. Kita kena scan diri kita CT scan diri kita. Rupanya dalam diri kita ni ada benda yang kita kena lawan dengan tujuan untuk dididik, ya, dan hawa nafsu. Dan betul lah Tuan Haji Abdullah sebutkan tadi, patutnya bulan puasa, bulan Ramadan bukan untuk kita memperbanyakkan makan. Sepatutnya bersederhana seperti mana kita tidak makan, bersederhana kita ketika kita makan. Tetapi idea tersebut tak sampai pun, kefahaman tersebut tak sampai, dan akhirnya yang membuat keputusan ketika berbuka siapa? Nafsu juga. Dan akhirnya nafsu seperti spring yang ditahan di siang hari, melantun dengan kuat bila waktu berbuka, akhirnya matlamat pendidikan habis, tak pernah berlaku. Beza perang dulu dengan sekarang? Saya kira peperangan adalah bila ditanya kepada Nabi apa itu tujuan peperangan, kata Nabi li'ala'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimah Allah. Dalam kes Palestin, kita tahu bahawa kita pergi Palestin, kita pergi ke Gaza, dan saya masih terngiang-ngiang, ya, ucapan mereka bila kita datang. Kalau kita mereka sangat menghargai kita datang. Bila orang datang ke Malaysia, kita kata welcome to Malaysia. Tetapi bila kita pijak negara bumi Palestin, mereka ahlan ila ardikum, selamat datang ke bumi kamu. Dan kita rasa bahawa ini bumi kita, sebab ini adalah bumi umat Islam. Sebab orang Palestin dibunuh, ditindas atas nama Islam mereka itu. Jadi sebab itu sokongan kepada mereka agar mereka kuat dan kukuh kena berterusan, dan memang itu jihad. Dan kalaulah tak dianggap itu jihad, maka umat Islam akan mengendorkan dan membiarkan mereka disembelih semahu-mahunya. Tara kita tolong sikit-sikit tu pun masih disembelih, apatah lagi kita umat Islam meminggir, biarkan mereka, dan akhirnya mereka menjadi mangsa dan tidak ada akan siapa peduli tentang mereka. Wal'ayazubillah. Okey Ustaz, ini ada satu soalan mewakili para wanita lah, sebab mungkin ada yang tertanya-tanya, asyik cerita pasal jihad ni macam tak ada peranan wanita je. Jadi ada soalan daripada Kak Ju Zabidi kita ni, katanya Assalamualaikum Ustaz Zadai. Waalaikumsalam. Apakah peranan wanita dalam 5 peperangan yang disertai oleh Rasulullah SAW dan para sahabat? Wanita juga dilihat sebagai golongan yang berperanan penting dalam medan peperangan. Mohon pencerahan Ustaz. Saya fikir dan saya kira Kak Ju ni sebenarnya beliau tahu, tapi nak disebarkan kepada orang lain, jadi meminta bantuan Ustaz untuk sampaikan juga kepada semua. Tapi jawapannya kejap lagi Ustaz, bukan sekarang. Kerana kita akan tutup dulu di TV3 dan insya-Allah akan ada sambungannya di TV9 selepas ini. Jadi nak tahu jawapannya, jangan ke mana-mana. Terus bersama kami dalam Tanyalah Ustaz Istimewa Ramadan. Rehat seketika dan kembali sebentar lagi.
Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua kerana tidak ke mana-mana. Terus setia dalam Tanya Ustaz Istimewa Ramadan. Hari ini, hari Sabtu, hujung minggu, kita indahkan, kita murnikan dengan banyakkan ilmu. Terutamanya hari ini, diskusi kita tentang sirah Ramadan, pengajaran 5 peperangan ketika Ramadan bersama dengan Al-Fadil Ustaz Zul Ramli Razali. Baik Ustaz, saya fikir soalan ini sangat indah untuk kita tanyakan. Tapi sebelum itu, tentang soalan yang kita tinggalkan tadi, peranan wanita dalam peperangan. Dan saya fikir dalam 5 peperangan yang kita sembangkan, yang kita bincangkan tadi, memang tepatlah tidak ada sebenarnya peranan wanita sefaham saya dalam peperangan tersebut. Tapi mungkin Ustaz boleh kongsikan kenapa pentingnya juga wanita dalam pembangunan Islam itu sendiri. Baik ya, betul kata Da'i Khadari bahawa dalam Badar contohnya, Khandak contohnya, Futuh Mekah, Tabuk ya. Sebab peperangan ini contohnya Tabuk ya, untuk berjalan sejauh 778 km ya. Maknanya jarak yang sangat jauh daripada Madinah ya. Begitu juga Badar, keluar untuk menyekat rombongan perdagangan, tetapi kemudian bertukar menjadi satu peperangan dan tidak prepare untuk wanita bersama dengan keadaan yang sangat sulit bagi wanita ya. Tetapi dalam peperangan yang lain memang wanita itu ada terlibat ya. Ummu Sulaim sebut contohnya, Sayyidah Rufaidah binti Sa'ad contohnya. Tetapi satu benda yang sebenarnya yang saya kira lebih utama adalah sebab peperangan ni bukan utama sebenarnya. Kecuali kalau kita telah terbius bahawa Islam tu berkembang dengan peperangan. So maknanya bukan pilihan utama tu berperang ya. Pilihan utama adalah membangunkan Madinah menjadi contoh struktur. Maka sebab itu ada orang yang Nabi tak bawa ke peperangan supaya mereka membina asas itu. Ya, dan sebab itulah para orang ilmuwan mereka dibiarkan supaya tak terlibat dalam peperangan supaya mereka terus kekal memberi ilmu. Dan kita nampak kalau kita faham konsep ini bahawa sebenarnya bukan wanita itu bukan dianggap hanya berperanan bila diterlibat dalam peperangan. Mereka ditinggalkan di Madinah untuk membina struktur keluarga, membina keamanan dalam kabilah, membina keamanan dalam keseluruhan. Itu fungsi wanita sebenarnya. Turut memainkan peranan juga. Itu peranan utama. Sebab ingat, peperangan adalah pilihan, bukan keutamaan. Membangunkan Madinah itu keutamaan. Jadi sebab itu bukan bila wanita tak pergi perang, maka pada ketika itu kita tak ada peranan. Peranan utama. Seperti ilmuwan yang dibiarkan supaya jangan pergi berperang. Kenapa? Supaya jangan mati ataupun syahid orang-orang yang berilmu untuk menyampaikan ilmu kan. Jadi kalau kita faham fungsi itu, kita boleh ambil dua lah. Orang wanita yang terlibat di medan peperangan, ia keterbukaan Islam untuk mengajak wanita sekali, tetapi yang lebih utama ialah bagaimana fungsi wanita itu dengan jiwa mereka, dengan kelembutan mereka mendidik generasi dan bagaimana mereka menjadi orang golongan pendamai. Betul. Ini yang saya kira peranan utama seorang bagi wanita. Ya, maksudnya wanita ada peranannya tapi bukan di medan peperangan keutamaan itu. Cumanya Ustaz, soalan ini berkaitan dengan hukum hakam. Kita sentuh sedikitlah tentang peperangan ni. Zaliha Haji Muhammad Noor dari Kampung Setanggi, Johor Bahru. Katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta kru. Waalaikumsalam. Apakah ada dalam kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW yang mengambil rukhsah tidak berpuasa di setiap peperangan yang berlaku dalam Ramadan ini? Baik, Masya Allah. Ini juga saya kira penting juga kita nak tengok dalam medan peperangan ni kan. Ada beberapa hukum hakam yang terlibat di dalamnya bagi musafir dan dalam musafir dan mereka yang pergi berperang. Kita tahu adanya solat jamak qasar ya. Dan termasuk sebenarnya kita dapati bahawa para sahabat yang pergi terlibat dalam peperangan ya, kalau kita tengok dalam hadis penceritaan daripada Sayyidina Umar Al-Khattab yang menceritakan betapa ketika kami berperang Badar dan Futuh Mekah, maka kami berbuka puasa. Ya, bahkan banyak sekali hadis kalau kita tengok dalam senarai-senarai hadis tentang bagaimana rukhsah dalam medan peperangan, bahawa Rasulullah sendiri memberitahu kepada para sahabat di satu tempat mereka masih berpuasa, bergerak masih berpuasa, dan kemudian Nabi meminum air ya waktu asar, kemudian Nabi kata berbukalah kerana dia adalah merupakan rukhsah. Tetapi bila sampai ke satu tempat peperangan dah memang berlaku, maka Nabi memerintahkan untuk berbuka puasa. Maka sekarang berbuka puasa menjadi azimah.
menjadi kewajipan. Maknanya berpuasa tu jadi rukhsah. Jadi kita dapati bahawa kerana untuk betul-betul bertempur itu perlukan tenaga, maka di sana adanya rukhsah, bahkan diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa hukum tu sebab kita tak terlibat dengan perang, dia dah tak terlibatlah istilahnya. Jadi tak boleh jadikan alasan sama sekarang lah. Tidak sama sekali lah, sebab dia peperangan dia berbeza kan. Tetapi satu benda yang sangat menarik yang saya kira ni akan perlu sampai sekarang. Apa dia? Bahawa kata para sahabat bila ada yang berpuasa, ketika rukhsah dapat, ada yang mengekalkan tak berpuasa, setiap daripada kami tidak pernah bercanggah dan berikhtilaf. Tidak bergaduh? Tak pernah bergaduh. Alah, kenapa ni puasa Nabi dah suruh, yang berpuasa pula tak menyalahkan orang tak berpuasa. Dalam sangat harmoni pada setiap masa. Kerana apa? Sebab ini lebih penting. Dan sebab itulah musuh Islam memecahkan daripada dalam sehingga mengangkat soal ikhtilaf. Ya, sebab tu ulama buat adabul ikhtilaf. Kerana apa? Sebab kalau ikhtilaf itu berlaku, sah-sah kita akan sentiasa kalah dalam medan peperangan. Jadi orang yang memecah belahkan dengan pandangan, memaksa orang dan menyalahkan pandangan orang lain, dia adalah pemecah daripada dalam yang tak pernah berlaku dalam sunnah. Ya, bukan kita tu dianggap sunnah kalau sekiranya kita memecah belahkan sesuatu pandangan dan orang kita paksa orang ikut pandangan kita. Belajarlah daripada bagaimana para sahabat. Itu sangat jelas dan itulah merupakan jantung kekuatan tarbiyah Rasulullah kepada para sahabat sehingga mereka menang. Kalau kita dah pecah, Da'i Hadari, memang kita akan pecah di dalam, kita akan sentiasa tewas. Baik, itu dia. Ini tidak bab ada more ke tidak pun dah bergaduh-gaduh dah surau tu. Allahu Akbar. Baik Ustaz, Rosli Rashid, pemanggil di talian ketika ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat Encik Rosli? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan dengan soalan Encik Rosli. Mohon pandangan Ustaz. Silakan. Puasa adalah senjata paling berkesan untuk lawan COVID-19 sebab puasa dapat meningkatkan imun sistem. Mohon pandangan Ustaz. Baik. Terima kasih Encik Rosli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan kita berpuasa dan puasa ini sebenarnya banyak kebaikan. Antaranya untuk tubuh badan kita juga Ustaz. Mungkin boleh kaitkan juga dengan imun sistem tubuh badan kita. Baik, bila kita nak bercakap secara bertanggungjawab, ya, bila kita nak bercakap untuk bertanggungjawab, puasa adalah meningkatkan imun sistem. Tetapi manusia ni imun sistemnya tak sama. Ya, betul. Jadi kalau kita mengambil secara general dan kemudian kita menafikan cara-cara lain, ikhtiar lain yang lebih utama, yang lebih utama contohnya ialah SOP. SOP adalah ikhtiar yang patut kita buat untuk memutus rantaian itu. Itu sebenarnya contohnya, ya. Jadi saya tak kita setuju dengan pandangan Cik Rosli. Memang kita tengok pakar-pakar diet pun menyatakan bahawa puasa meningkatkan imun sistem. Tetapi 10 orang yang berpuasa, imun sistem yang ditingkat tersebut berbeza. Betul. Sebab kita tak tahu latar belakang dia bagaimana, ya. Jadi tak boleh kita ambil ini menjadi nas, maka kita tak perlu lagi risau tentang COVID, maka ya Allah hentam saja, tak payah jaga SOP lah. Kenapa sedap memada dengan puasa, ya. Sebab tu Nabi kenapa Nabi ketika dalam hadis Nabi cerita tentang habbatus sauda sebagai contoh. Nabi cerita tentang khal, Nabi cerita tentang yang ubat-ubat yang kita kata sebagai itu sebagai. Tetapi bila wabak, kenapa Nabi tak katakan gunakan habbatus sauda, ya? Kerana apa? Sebab itu memang dah betul, tetapi untuk satu kes yang berbeza kena dilayan secara case by case. Jadi kalau kita ambil secara generalization yang seperti ini, dan kita bagi tahu pula pada orang, kita ceramah pula pada orang, dan akhirnya orang pegang perkataan kita, akhirnya kita takut kita tidak bersikap adil kepada keseluruhan ilmu itu secara saksama. Baik. Saya terpanggil untuk tanyakan soalan ini dan saya minta para penonton sekalian kalau boleh nak rakamlah. Kalau nak tonton ni nak catatlah. Dan ini saya yakin inilah yang berlaku zaman sekarang Ustaz. Dan saya mohon pesanan daripada Ustaz. Ramadan kali ini menampakkan bagaimana umat Islam di negara kita, bukan sekadar di negara kita, di mana-mana sahaja tertekan. Macam-macam kes, macam-macam isu timbul, bahkan ada yang saling menyalahkan. Ulama juga ada juga menjadi kutukan dan juga cercaan. Jadi sebenarnya apa yang kita bicarakan hari ini, sirah Ramadan, pengajaran 5 perang dalam Ramadan ini,
pentingnya untuk kita tahu bahawasanya untuk mendapat redha di sisi Allah, setiap amalan yang kita lakukan itu mesti diuji kualitinya. Dan termasuklah kekhusyukan serta kesungguhan kita. Termasuklah dalam bulan Ramadan ini nak tengok kualiti kita punya iman. Jangan kita sampai lupa diri, lupa daratan bahawasanya kita adalah hamba Allah yang masih lagi perlu patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala suruhannya. Jadi Ustaz, apakah segala apa yang kita dapat ketika ini, segala ujian dan cabaran ini sebenarnya nak melihat bagaimana adakah kita taat kepada ulama, adakah kita masih patuh kepada Al-Quran dan juga sunnah. Tapi jawapannya kejap lagi Ustaz. Kalau anda nak tahu, nantikan selepas ini Tanyalah Ustaz Istimewa Ramadan. Ramadan 1442 Hijrah. Alhamdulillah, pejam celik esok tuan-tuan dan puan-puan kita sama-sama akan melangkah masuk ke 20 Ramadan. Walaupun tak boleh balik kampung, janganlah kita rasa down, janganlah kita rasa sengsara. Sebenarnya kita sangat bersyukur kerana kita masih diberi kesempatan oleh Allah sampai ke 20 Ramadan esok. InsyaAllah kalau hidup lah. Ya. Baiklah para penonton sekalian, hari ini Sirah Ramadan, pengajaran 5 perang ketika Ramadan bersama dengan Ustaz Zul Ramli Razali. Baik Ustaz, soalan saya tadi itu bagaimana sebenarnya Ramadan bulan tarbiyah. Ditambah pula sekarang ni tarbiyah kita lagi dahsyat pula, diasah tu dengan pisau dan digunakan gergaji ditambah tu dengan adanya wabak COVID-19 dan tekanan lagi bagaimana masyarakat ketika ini dengan situasi ekonominya dan itu ini menyebabkan ada juga ulama menjadi tempias, terkena cercaan dan kutukan. Bahkan ramai lagi lah masyarakat kita berpecah belah dan lain-lain. Bagaimana Ustaz? Adakah ia juga tanda untuk mendapat kualiti terbaik mereka yang berjaya mengharungi dugaan ini? Baik, mungkin apa yang kita cakap ni bukan untuk semua orang lah. Betul. Ya, sebab tak semua orang boleh terima. Ya. Orang lebih suka ikut keadaan. Ya. Kalau orang kutuk, kita kutuk. Kalau orang kata, kita kata. Ya. Tak updated kalau kita tu tak terlibat sama. Ya. Tapi saya kira saya bercakap untuk semua rakan-rakan yang cinta ilmu di rancangan Tanyalah Ustaz. Ya. Sebab bila kita tahu kita ni hari-hari, pagi-pagi, kita cinta ilmu, kita dengar Quran, ya, kita dengar hadis, kita dengar sirah, kita kena terlibat dalam ilmu itu. Ya, kita kena terlibat dalam ilmu itu bukan dari sudut teorinya, tetapi pada pengamalannya. Dan saya yakin, ya, kita macam Sayyidina Ali lah, ketika terbaring dan kemudian darah berhamburan ketika ditusuk dengan khanjar, darah membuak-buak keluar, ya, dan menangis Sayyidina Ali. Orang bertanya, ma yubki ya Amirul Mukminin, kenapa kamu menangis wahai Amirul Mukminin? Bukankah engkau adalah orang yang telah disebut oleh Nabi sebagai ahli syurga dan segala macam? Sayyidina Ali, dan saya kira semua rakan-rakan tanya Ustaz, ya, marilah kita jadi ejen ini yang berfikir satu perkara. Kata Sayyidina Ali, wahai sahabat, perjalanan akhirat itu terlalu jauh. Bekal yang Ali sempat bawa tersangat sedikit. Aku takut, kata Sayyidina Ali, bekalku ini tak mampu menampung perjalanan akhirat yang terlalu jauh. Kalau kita berfikir tentang perkara ini, saya kira kita tak akan terlibat untuk memarakkan lagi fitnah, memarakkan lagi benda, berhenti kat kita. Dan kalaupun kita tak mampu untuk mendatangkan kebaikan pada hidup orang lain, janganlah kita hancurkan ummah ini. Nabi sangat sayang kita, Nabi sangat sayang pada ummah ni. Marilah kita terlibat untuk aslihu fa aslihu baina akhawaikum, untuk kita sama-sama mendamaikan. Kerja kita bagaimana kita nak damaikan, dan terutama saya kira mungkin Allah sebut banyak kepada para pemimpin, Allah sebut pada orang ilmuwan, ya. Setiap perkataan anda adalah menjadi contoh orang di bawah. Pastikan bahawa bukan untuk memecah belahkan, sebab akhir sekali
yang rugi adalah keseluruhan ummah ini. Jadi pegang balik, ambil roh Ramadan itu. Roh Ramadan, aku datang ke bulan Ramadan untuk dibersihkan diri, latih diri supaya di luar Ramadan aku akan jadi lebih baik. Kembali kepada fitrah. Sebab itulah Aidilfitri itu adalah perayaan fitrah, Ustaz ya. Okey, Salsabilah Abdullah di talian ketika ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Puan Salsabilah, ada soalan? Ya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Saya Salsabilah Abdullah. Baik. Pontian Johor. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada. Ya, silakan Puan. Nama saya tak dapat Ustaz hari ini yang saya boleh cakap dengan Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan dengan soalan. Okay, soalan saya Ustaz. So, saya ni saudara baru. Baik. So, saya ingat sahabat-sahabat Rasulullah semua yang memeluk Islam. So, lama saya ingat nak buat something untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. So, boleh tak saya ambil filem, saya pernah tengok berulang-ulang filem Rasulullah, Risalah. So, ambil sirah itu nak tunjuk dekat sahabat-sahabat untuk sirah Rasulullah. Baik. Terima kasih atas soalan. Saya boleh buat lagi Ustaz. Ustaz ada cadangan apa-apa ke nak boleh sambung Okey, terima kasih Puan Salsabilah. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menginspirasikan. Beliau adalah saudara baru, tapi dalam masa yang sama beliau teringin untuk menyampaikan, dan ada yang dikongsikan oleh beliau tadi. Antara yang dikongsikan ialah diambil daripada filem-filem itu disebarkan kepada orang lain. Dan apa lagi Ustaz, sahabat-sahabat saudara baru kita boleh lakukan untuk sebarkan kebaikan ni? Ya, saya kira saya pun rasa teruja sebenarnya dan kagum bahkan pada Puan Salsabilah untuk soalan sebegitu. Kita kalau orang Islam cerita sama-sama kita aja ya. Tetapi mereka yang datang daripada luar masuk dalam agama Islam, nampak keindahan Islam, berfikir bagaimana nak share keindahan tersebut pada rakan-rakan yang belum lagi Islam ya. Itu antara cara-cara yang memang apa saja caralah ya kita boleh berikan ya. Tetapi kalau saya kira cara Nabi yang paling ampuh adalah yang pertama membina hubungan ya, membina hubungan dan kemudian nampakkan akhlak Islam itu ya. Sebab manusia ni ada ego dia ya. Kita tengok dua orang berdebat, tetapi kita tengok di penghujungnya perdebatan itu walaupun kita menang dari segi debat, tetapi tak membawa mereka pada agama. Walaupun perdebatan itu perlu, tetapi sebab itu dalam Islam perdebatan mesti ada tata susila yang sebenar kalau kita nak kebenaran yang sebenar. Dan saya percaya bahawa bukan semuanya berdebat itu akan menjadikan seorang itu Islam. Walaupun kita tengok banyak perdebatan dan tetapi tidak kuat untuk mengajak seorang manusia kepada Islam. Dan sebab itulah, sebab manusia ni macam Da'i Khadari kata ya, dia ada dalam lubunya, dalam lubuk hatinya fitrah. Dan fitrah ini hanya perlu pada sentuhan ya. Inginkan Allah, inginkan menyembah pada Allah adalah fitrah manusia. Dan penghalangnya adalah persepsi-persepsi negatif yang terbina ya. Dan kalau kita berjaya menerobos persepsi tersebut dengan benda yang sangat lembut namanya akhlak, dan saya yakin kita sentuh dia punya fitrah dalaman dia akan ikut dan bersama dengan kita insya-Allah. Jadi bukan untuk Puan Salsabilah sahaja, tetapi pada semua umat Islam ya. Kalau kita nak orang datang kepada Islam, jadilah macam Rasulullah, berakhlak dengan akhlak yang sangat mulia. Dan ini ditunjuk oleh para ulama kita salafus soleh dalam zaman dahulu. Mereka bukan bangga dengan ilmu, tetapi bagaimana mereka nak menunjukkan akhlak yang baik. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling dekat dengan aku di hari kiamat dan orang yang aku paling sayang, kata Nabi, orang yang paling mulia akhlaknya. Amin ya Rabb. Kita doalah semua sahabat-sahabat tanyalah Ustaz ni berfikir Ramadan ni nak muliakan akhlak insya-Allah. Insya-Allah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan juga adalah liutammima makrimal akhlak ya, untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak itu. Ustaz, akhlak itu saya yakin itu adalah salah satu kunci
kejayaan. Bagaimana kunci yang lain, kekuatan? Sebab apa soalan daripada Rahimah Saud ni di Facebook kita, katanya, Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua kru. Maha kuasa Allah yang telah mentakdirkan peperangan berlaku dalam bulan puasa. Adakah kekuatan luar biasa para pejuang Islam itu membuktikan bahawa sesiapa sahaja yang selain daripada akhlak Ustaz sebut tadi, berpandukan Al-Quran, kalamullah juga adalah orang-orang yang menang? Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Puan Rahimah Saud ya. Baik, sebab tu tadi kita katakan bahawa kenapa Medan Badar ya, umat Islam yang sedikit mampu menumpaskan kelompok yang besar. Tadi kita kata formulanya adalah bahawa mereka membangunkan 95% dan 100% mereka membangunkan 95%. Dan kemudian di samping mereka berusaha juga untuk melengkapkan keperluan-keperluan fizikal dan material ya. Kenapa? Sebab dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang contoh ahli Badar ya, ahli Badar ya. Sejumlah 313 orang, itu masyhur ya. Bahkan kalau kita pergi ke Medan Badar, nama seorang-seorang itu tercatat di satu tugu ya. Menerangkan siapa di kalangan mereka yang disebut sebagai, dan kita pun ada nasyid ya, bi ahli badrin ya Allah ya. Dan ada hadis menceritakan betapa Rasulullah bertanya di kalangan malaikat tu siapa yang paling mulia. Ya, kalaulah di kalangan kita yang paling mulia ialah Ahlu Badrin, maka di kalangan malaikat siapakah yang paling mulia? Kata Nabi, kata Jibril, ialah malaikat yang menolong ahli Badar, maka mereka mendapat kedudukan teristimewa di kalangan malaikat. Jadi apa yang saya nak sharekan adalah maknanya bila kita mula berurusan soal rohani, maka perkara rohani yang lain akan menjadi sokongan kepada kita. InsyaAllah. Ahlu Badar menang, kenapa? Sebab Allah sebut berulang kali pertolongan malaikat. Jadi kita nak penang dalam COVID-19 ini bukan hanya kepandaian, kebijaksanaan, tetapi para malaikat menolong kita semua. Allah hantar malaikat untuk menolong kita dalam peperangan, barulah insya-Allah kita akan menang. Sebagai pelan tindakan kita Ustaz, kerana kita dah berada di penghujung perbincangan kita ini, pelan tindakan kita yang mana kita tahu Ramadan bukan sekadar mewajibkan kita jauhi diri daripada makan dan minum. Akan tetapi bulan Ramadan ini juga adalah madrasah bimbingan rohani, seperti mana para sahabat yang menang peperangan demi peperangan dalam bulan Ramadan kerana kekuatan rohani mereka. Silakan Ustaz, pelan tindakan kita. Baik, jadi betul, kerana itulah saya kira mak-mak, ayah-ayah, ya, guru-guru, pemimpin-pemimpin, bahkan para ilmuwan kena menjuruskan dalam kita nak mencapai kemenangan adalah memikir bagaimana kita nak develop kekuatan, ajar untuk didik hawa nafsu dan kemudian bangunkan dalaman manusia. Dan yang kita katakan tadi, kita cari kekuatan-kekuatan kita dan hindarkan benda-benda yang menghilangkan kekuatan kita. Dan tadi kita buat contoh yang sangat jelas bagaimana di kalangan para sahabat untuk menang dalam peperangan, kalau berbeza pendapat antara keduanya, tidak walau sebesar satu titik pun akan menjadi ruang untuk mereka itu menjadikan itu persoalan titik bengek. Dan kalau ini kita faham, ya, masyarakat kita di Malaysia terutamanya, kita sangat berlapang dada dengan soal perbezaan di kalangan kita, ya. Sebab tu dalam adabul ikhtilaf sangat jelas adalah sekiranya sesuatu tempat mereka telah berpegang dengan satu pendapat, kita tak payah datang baru kemudian menyalahkan pendapat tersebut, sebab akhirnya pendapat lawan pendapat, bukanlah satu yang qat'i. Jadi kalau ini dapat difahami, insya-Allah Allah tolong kita. Sebab Allah tak tolong kalau kita berpecah. Allah tak akan tolong kita kalau kita saling sombong seperti syaitan. Allah tak akan tolong syaitan. Allah hanya menolong tentera-tentera Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Baik, Ustaz, mungkin doa ringkas daripada Ustaz sebagai penutup dan pemangkin semangat kita. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ij'al ya Allah jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma shrah bil Qur'anil azim sudurana. Ya Allah, lapangkanlah dada kami dengan Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, kami bercerita tentang mereka-mereka yang hebat dalam medan peperangan di waktu Ramadan, ya Allah. Berilah kekuatan itu kepada kami, ya Allah. Tolonglah masyarakat kami, bantulah negara kami, ya Allah. Damaikan hati sengketa di kalangan kami, ya Allah. Hantarlah malaikat
menolong dan membantu kami, ya Allah. Tundukkanlah hati kami ini hanya membesarkan Engkau, memohon pertolongan kepada Engkau, dan patuh faham dan tahu sesungguhnya mereka yang berilmu adalah mereka-mereka yang kami contohi dan kami menghormati mereka. Ampunlah dosa ayah kami, ya Allah. Ampunlah dosa mak kami, ya Allah. Angkatlah darjat mereka setinggi-tingginya. Satukanlah hati kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih, syukran jazakallah diucapkan kepada Ustaz Zul Ramli Razali kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini untuk kita sembang-sembang pengajaran 5 perang ketika Ramadan. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah nanti kita akan bersama lagi masa depan Ustaz, ya. InsyaAllah. Baiklah para penonton sekalian, jangan lupa esok bersama dengan sahabat saya Da'i Hakim yang hebat berpantun untuk topik perbincangan kita zakat pelaburan terbaik bersama dengan Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman sebagai panel, dan panel jemputan kita Ustaz Haslin Baharim. Lama tak jumpa Ustaz Haslin. InsyaAllah esok anda akan bersama dengan mereka semua, insyaAllah. Baiklah para penonton sekalian, jihad melawan nafsu adalah paling utama. Percayalah, redha dan kejayaan Allah pasti akan tiba. Saya Da'i Hadari mohon permisi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.